إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام، ثم إلى حضرة والدينا ولمشايخنا ومعلمينا جميع الأرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وخصوصا إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur dengan Allah kita dapat sama-sama pada malam ni sebagai membuktikan keimanan kita seperti yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, innama ya'mur masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Jadi kita sambung kitab kita, kitab Rumi ni 119, perenggan yang di bawah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketahui olehmu bahawasanya kemegahan itu tidak dicela akan dia semata-mata semacam dengan harta. Harta satu kemegahan. Orang yang ada harta adalah satu kemegahan bagi dirinya. Kemegahan itu tidak dicela semata-mata. Bukan 100% dicela orang yang ada harta, tak. Dan ada kemegahan yang dipuji, ya, seperti yang disebut oleh musannif, tidak dicela semata-mata. Bahkan ada juga kemegahan yang dipuji. Sebab apa? Dan berhajat kepadanya oleh manusia. Sebab manusia berhajat pada harta. Kemegahan yang dicela dengan ada harta tu, maka menjadi asbab kita sombong, menjadi asbab kita tak fikirkan fakir dan miskin, menjadi asbab kita bongkar, kita melawan perintah Allah. Dengan ada harta, semakin mudah kita nak buat maksiat. Kemegahan itu kemegahan yang dicela pada syarak. Tapi kalau kemegahan ataupun harta itu satu kemegahan yang dipuji oleh syarak, dengan harta itu kita boleh buat amal jariah. Macam Nabi sebut dalam hadis, apabila mati anak Adam, terputus segala amalannya melainkan 3 perkara. Cantik hadis ni cantik. Cuba kita tengok. Pertama, Nabi kata sedekah jariah. Sedekah jariah ini untuk orang ada harta. Jadi macam mana pula orang yang tak ada harta, orang tak ada duit, maka dia tak dapatlah jariah, amalan yang mengalir selepas kematian dia. Ada satu lagi pilihan. Nabi kata ilmu manfaat yang dimanfaatkan. Dia orang tak ada harta tapi dia ada ilmu. Maka ilmu yang diajarkan, yang ditunjuk pada orang buat baik, dan orang tu terus buat baik sampai kita mati. Kita ada kawan-kawan dulu yang tak pernah ke masjid, ke surau, dengan asbab kita ajak ni tadi. Dia terus dapat pergi masjid sampai kita mati. Ya, kita dah mati dah, tapi dia terus pergi masjid. Kita dah mati dah, tapi dia terus buat baik. Maka mengalir semua kebaikan itu pada kita asbab ilmu manfaat. Yang ketiga, Nabi kata ada orang tak ada harta, ada orang tak ada ilmu, yang tak banyak, bukan tak tahu langsung, sehingga kan dia boleh buat kerja tu, kerja sebagai orang yang berilmu sekurang-kurang. Ada orang yang ada ilmu
Tapi dia tak boleh, tak dianugerahkan oleh Allah kepada dia. Dia malu dan sebagainya. Tapi ada satu lagi bahagian terakhir. Apa dia? Anak yang soleh yang mendoakan bagi dua ibu bapanya selepas kematiannya. Sebab itu kata Ibn Hajar dalam kitab ni, dah lepas dah. Ibn Hajar sebut dalam kitab Penawar Bagi Hati ni, kebaikan anak yang saleh ini, anak kita dibuat baik, maka kebaikan tu mengalir dalam kubur kita selepas kematian. Yang ni yang kita nak, anak yang baik. Kenapa pula Ibn Hajar sebut macam tu? Anak kita buat baik, kita dah meninggal, mengalir. Kita kena tanya, anak kita buat baik, siapa yang didik? Kitalah yang didik. Kitalah yang hantar dia sekolah. Kita yang ajar dia buat baik. Kita yang suruh dia semayang. Maka, kata Ibn Hajar, maknanya anak yang baik ini, dia buat baik. Dia semayang, dia puasa, dia buat amal saleh, mengalir pada mak ayah dia selepas kematian. Ini yang disebut oleh musannif dalam kitab Penawar Bagi Hati ini, Syekh Abdul Qadir Mendeling. Maka ini hebatnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Siapa yang menunjukkan kepada seseorang buat baik, kafa'ilihi, Nabi kata, dia macam, dia dapat, tak ada kurang satu dia. Satu pun kebaikan tu tak kurang, macam orang yang buat baik. Kita tunjukkan orang buat baik, kita tak kurang langsung rahmat itu atas kita, orang yang menunjukkan kepada orang yang berbuat baik. Ini hebatnya. Nak sebut apa tuan-tuan? Nak sebut rahmat Allah. Nak sebut rahmat Allah luas. Luasnya rahmat Allah. Nak sebut apa? Baiknya Allah. Nak sebut apa? Kasih sayangnya Allah. Walaupun perkara yang kecil, tapi berterusan. Paling kita takut, jariah yang paling kita takut, amalan yang mengalir yang paling kita takut, kata ulama, kita pernah tunjuk orang buat jahat. Ini takut. Jadi dia masih buat jahat, tak berhenti. Kita dah mati. Maka kejahatan yang pernah kita ajar, orang tu buat jahat, yang pernah kita ajar, dia tak berhenti-berhenti lagi. Kita dah berhenti dah. Dia tak berhenti. Maka terus mengalir kat kita. Terus je. Dia buat jahat, kita dapat. Selagi mana kita tak jumpa dia, kita tak berlepas daripada dia. Ini ulama sebut kena jumpa, wajib jumpa, bagi tahu dia, aku dah berlepas tangan, memang dulu aku ajar kau. Tapi aku harap kau berhenti, tak nak kau dakwa aku di padang mahsyar. Maka hari yang kita jumpa dia, yang kita minta berlepas daripada dia ni tadi, maka berhentilah. Dah tak ada dah. Jariah maksiat, orang yang pernah kita tunjuk, orang yang pernah kita ajar. Sebab itu tuan-tuan, harta ni satu kemegahan. Tak semua harta ni dicela. Sebab itu, maka apabila seseorang itu dia dikurniakan harta atas dia, tentu ada sebab. Supaya kita dapat masuk syurga dengan harta kita. Ada orang dikurniakan ilmu, maka ada sebab supaya dia dapat masuk syurga dengan ilmu dia. Ada orang yang mampu buat amal soleh banyak. Tak semua orang mampu buat amal soleh banyak, tuan-tuan. Tak semua orang mampu. Ada orang yang mampu baca Quran. Tak pernah tinggal. Saya pernah jumpa tuan-tuan, dia baca Quran, 2 minggu sekali dia khatam Quran. Tak semua orang boleh macam tu. Tak semua orang Allah kurniakan macam tu. Maka jangan lepaskan amal soleh tu. Supaya apa? Amal soleh ni tadi jadi asbab kita dapat masuk syurga. Ada orang yang mampu puasa, tuan-tuan. Saya ingat lagi arwah abang ipar saya. Meninggal lah. Dia meninggal muda. Dia puasa. Senin Khamis. Kalau Rajab, Syaban, Ramadan ni jadi amalan dia, tuan-tuan. 3 bulan. Sampai dia meninggal.
Dan Allah kurniakan amalan itu pada seseorang yang Allah pilih. Maka apa yang kita nak minta dengan Allah? Ya Allah, jangan tarik amalan yang telah aku istiqamahkan. Supaya kita dapat meninggal dalam keadaan kita sedang istiqamahkan amal saleh yang sedang kita buat. Yang itulah rahmat. Maka kata ulama, ni takut. Apa takut? Sesuatu amalan yang kita istiqamahkan saat akhir hayat kita dicabut oleh Allah. Ini takut. Sebab Nabi kata apa? Innamal a'malu bil khawatim. Kena tengok akhir. Tuan-tuan, tak semua orang hidup Islam, matinya Islam. Tak semua orang hidupnya kafir, matinya kafir. Ada orang yang hidupnya Islam, akhirnya kita tak tahu. Ada orang yang hidupnya kafir, matinya akhirnya kita tak tahu. Betul, datang hadis tu, innamal a'malu bil khawatim. Hadis baik itu, hadis ni tuan-tuan, orang kata, alah ustaz, amalan ni kita tengok ujung-ujung je. Sekarang ni, tak apalah kita buat jahat dulu, dia kata. Sekarang ni kita tahu tak ujung tu bila? Kalau tahu, senang. Macam pencen, tuan-tuan. Orang kerja, dia tahu pencen 60. Senanglah kan? Ujung kita tak tahu. Saya kenal tuan-tuan daripada muda. Tuan-tuan muda sampai tuan-tuan otai. Kadang dia tak boleh sebut tua, sebut otai. Tuan-tuan pun otai, saya dah jadi senior otai. Junior otai, tuan-tuan senior otai. Saya pun nak, saya mengajar suruh tuan-tuan ni daripada mata tak gabun jadi gabun lah. Punya lama je mengajar. Daripada mata tak gabun sampai gabun mata saya. Baik. Dan berhajat kepadanya oleh manusia seperti berhajat ia kepada sedikit daripada harta. Semua orang nak harta. Sekurang-kurangnya ada sikit daripada harta. Tuan-tuan, umur yang ada pada kita, kita tak tahu bila akhirnya. Kita tak tahu. Jadi jika kita dikurniakan oleh Allah bahagian itu, jangan kita risau untuk kita simpan harta kita di akhirat kelak. Zaman ni tuan-tuan, kalau kita tengok keliling kita, Allahu Rabbi, ramai orang susah. Ramai orang susah, ada yang tak mampu nak belikan makanan anak isinya. Sehingga kan saya ada orang bercerita dengan saya, tuan-tuan, di tempat dia, sehingga kan susahnya itu dia sanggup melakukan perkara yang tak dibenarkan oleh syarak. Dah buntu, tuan-tuan, dalam mana. Sebab itu kita kena bersyukur. Sebab itu, tuan-tuan, dalam Islam ini bukan sekadar semayang, bukan sekadar puasa, bukan sekadar ada duit pergi umrah, bukan sekadar ada duit sebulan Ramadan duduk di Mekah, Madinah. Bukan itu aja. Besok akan ditanya, engkau ada ihsan tak dengan fuqara dan masakin? Engkau ada ambil tahu tak dengan orang yang susah di sekeliling kau? Jika benda-benda ni kita tak selesaikan dan kita tak pernah ambil tahu, maka besok kita akan ditahan untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ini yang Nabi sebut dalam hadis yang pertama apabila berlakunya hijrah. Apa dia? Nabi kata, bagi salam. Kemudian kedua, hubungkan silaturahim. Yang ketiga, bagi makan. Yang keempat, semayang malam, kata Nabi. Bangun semayang malam. Maka tiap-tiap kemegahan yang dikehendaki akan dia kerana menyampaikan kepada yang dipuji, maka iaitu dipuji. Harta ni tadi, jika menjadi wasilah
untuk kita buat perkara yang dipuji oleh agama, maka harta tu dipuji. Harta tu dipuji. Kita ada harta, kita buat apa yang menjadi wasilah kepada perkara yang dipuji oleh agama. Buatlah apa-apa yang patut. Sedekah jariah, sedekah dengan kaum karabat, adik-beradik, anak cucu. Kita atuk kan, kita dah jadi atuk, tuan-tuan. Ada cucu kita bukan ada semua yang senang. Anak kita bukan semua yang senang. Tiba perlu mereka ni. Cucu tu cucu kita. Anak itu anak kita, bin kita. Apa salahnya? Harta yang kita himpunkan, yang ada dekat kita. Kita tak bawa balik pun, tuan-tuan. Kita tinggal. Rumah yang ada kat kita ni besok tinggal. Orang lain ambil alih. Siapa ambil alih? Anak kita. Dia akan ambil alih. Harta yang kita ada, gunakan untuk kita buat baik supaya kita boleh masuk syurga. Kenapa aku nak buat baik? Sebab aku nak masuk syurga je. Kenapa aku nak masuk syurga? Sebab hidup dalam dunia ni aku dah lalu dah. Masalah banyak. Sebab dalam syurga tak ada masalah. Dalam syurga tak ada sakit. Dalam syurga tak ada jam. Saya nak datang dia jam kan. Tak ada jam macam kat Kuala Lumpur ni. Dalam syurga ni semua nikmat. Yang ada masalah kat mana, tuan-tuan? Dalam neraka. Masalah yang pertama yang akan kita selesaikan, alam barzah. Alam barzah tu masalah pertama. Kalau masalah pertama ni kita lalu lepas elok, Nabi kata apa? Maka pada mahsyar elok. Kalau kubur ni tak elok, pada mahsyar tak elok. Kalau mahsyar tak elok, mizan tak elok. Kalau mizan tak elok, titian sirat tak elok. Musafir kita ni jauh lagi, tuan-tuan, tak berhenti. Macam jemaah kita, seorang-seorang dah tak ada. Seorang-seorang. Saya suka, sebab itu saya suka ingat muka. Kan? Ada bila hilang, saya tanya. Mana je kawan kita ni? Dah pergi musafir, Ustaz. Musafir ke mana? Alam barzah. Dia tunggu kita lah ni. Dia tunggu kita. Ramai ni yang dah tunggu kita kat sana ni. Aku tunggu kau orang datang, kata dia. Kan kita doa kubur kan. Assalamualaikum ya ahlad daya fa inni insyaallah bikum lahikun. Nanti kami datanglah. Kawan-kawan kita ni, jamaah kita yang tak ada dulu pada kita, dia tunggulah. Tapi tak adalah kita dengar. Kau bila nak datang? Masa kita kat Surau Desa Minang, makan sama-sama lepas mengaji, semayang sama-sama, lepas tu kita gelak sama-sama. Tapi aku pergi dulu, kata dia. Kau bila nak datang? Kita kata apa? Fa inni insyaallah bikum lahikun. Nanti aku datanglah. Macam tu lah. Tapi nak datang tu, biar kat sana tu selamat. Dari apa yang ada kat kita, biar kita guna pakai untuk kita selamat. Bila selamat kat situ, seterusnya perjalanan kita selamat. Bila kita nak berhenti berjalan, bila dah masuk syurga Allah, berhenti. Musafir kita berhenti situ. Baik. Maka ia dipuji seperti kemegahan seorang di sisi raja yang menolak ia dengan dia akan zalim. Dan yang dapat ia dengan memberi nasihat akan raja tu. Duduk dengan orang besar, satu kemegahan. Tapi kalau wasilah dia itu dapat memberikan nasihat, terpujilah, kemegahan tu terpuji. Baik. Diketahui olehmu bahawasanya
ubat bagi kasih akan kemegahan itu bersusun daripada ilmu dan amal. Macam mana nak ubat orang yang suka megah-megah? Zaman ni dulu kita tak nampak, tapi zaman ni dah tengok orang ni megah. Ada kereta megah, ada pangkat megah, kan? Ada sikit-sikit megah, dapat jalan megah, dapat makan sedap megah, kan? Dulu orang tak macam tu. Dulu kalau kita tak ada lebih, jangan tunjuk dengan orang. Nak makan pun macam tu. Kan kita kalau dulu mak ayah kita ajar kan, balik jalan jauh-jauh, bawa buah, bawa apa, kita tutup. Kata mak kita. Nanti jiran nampak, dia kata. Bukan mak kita kedekut tak. Dia kata apa? Kalau jiran nampak, nanti tak bagi, tak sedap hati. Bendanya sikit. Apa dalam Islam macam tu? Ya, kita tak boleh menyakiti hati fuqara dan masakin. Bila orang fakir tengok, orang miskin tengok, sakit hati dia. Aku tak ada duit nak makan. Ya. Sakit hati dia, teringin, kata dia. Tapi aku tak ada duit, kata dia. Betul. Orang dulu tuan-tuan, dia ada ilmu, dibudayakan ilmu. Orang dulu budayakan ilmu. Dia belajar ilmu fiqh, dibudayakan ilmu fiqh. Dia belajar ilmu tauhid, dibudayakan ilmu tauhid. Dia belajar ilmu tasawuf, dibudayakan ilmu tasawuf. Dia bukan sekadar belajar, dibudayakan. Makna dijadikan dalam kehidupan. Lepas itu kebanyakan budaya orang Melayu ini adalah budaya ilmu. Kan kita dulu kecil-kecil kita ajar kan. Diajar oleh mak ayah kita. Jalan depan orang tua tunduk. Dalam Islam tak suruh pun tunduk. Tapi orang dulu nak ajar. Nabi kata apa? Hormati orang tua-tua, sayang budak-budak. Itu hadis tu. Tapi macam mana nak budayakan ilmu? Nak budayakan hadis tu. Jadi orang tua-tua dulu buat. Pergi rumah orang, masuk salam dulu. Salam semua orang dulu. Ini budaya. Ini kita menghormati. Maka orang dulu tuan-tuan, apa yang dibuat oleh orang Melayu dalam budaya Melayu adalah membudayakan ilmu Islam yang kita tak perasan. Yang kita tak perasan. Kita telah membudayakan ilmu Islam ini di dalam budaya Melayu kita. Tapi orang kata, ini budaya Melayu, ini budaya Melayu. Tak. Kaji tengok. Kita kaji tengok, macam ni rupanya. Macam ni rupanya. Baik. Adapun ilmu, maka mengetahui dia akan kebinasaannya yang bersegera di dalam dunia. Bila kita ada kemegahan, ada harta yang banyak, tapi kita tak jadikan harta ini, jadikan ilmu ini, jadikan pangkat ini, jadikan semua kemegahan yang kita ada untuk menjadi wasilah kepada jalan yang terpuji. Pada waktu itu akan berlakunya perkara-perkara yang berlaku di dalam perkara yang ada kemegahan. Apa dia kata ulama? Seperti dengki atasnya. Jadi datang orang dengki. Kita ada rumah besar, orang dengki. Kita ada meniaga maju, orang dengki. Jadi kalau nak elak benda-benda macam tu tuan-tuan, sebab saya tengok macam ni. Zaman Rasulullah dulu, sahabat-sahabat bukan tak ada ahli perniagaan, bukan tak ada orang kaya, tapi tak ada dengki.
Sayyidina Osman tak dengki dengan Abdul Rahman bin Auf, tak dengki dengan orang ini. Sebab apa? Sebab mereka gunakan kemegahan itu untuk Allah dan Rasul. Jadi ketika itu dia dapat rahmat. Ketika adanya rahmat, ketika itu terangkatlah perkara yang tidak baik. Sebab itu Islam ini suruh kita buat baik. Ada ilmu, buat baik. Jadi orang baik. Itu kita tengok tok-tok guru kita dulu-dulu kan. Dulu-dulu. Tok-tok guru kita dengan tok-tok guru lain baik semua. Mereka tak ada bercanggah. Mereka tak ada berdebat. Mereka tak ada silih pendapat. Sebab apa? Sebab mereka orang alim. Ini yang berlaku kepada a'immatul arba'. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. Inilah dia kata ulama. Hebat. Sebab mereka tahu. Oh, ini ada macam ni rupanya. Jadi tak susah kan hidup ni. Senang sebenarnya tuan-tuan. Senang hidup ni. Baik. Dan kata dia, seperti dengki atasnya oleh manusia dan menyakiti mereka itu akan dia, lalu orang sakitkan kita. Dengan kemegahan yang kita ada, bukan jadi kebaikan, tapi jadi keburukan pula. Nak terangkat keburukan itu, gunakan kemegahan itu kepada jalan yang Allah redha. Terangkat tuan-tuan. Dan susah ia pada memelihara kemegahannya daripada hilang. Memanglah tuan-tuan, kalau kita ni buat tidak kerana Allah dan Rasul, kita jadi takutlah. Hilang harta, hilang nama, hilang pangkat, hilang itu. Tapi kalau kita buat kerana Allah dan Rasul, insya-Allah janji Allah macam ni. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah tambah lagi nikmat. Dia tak ada takut hilang. Tak adalah dia takut hilang. Apa nak dihilangkan? Imam Syafi'i dulu. Sampai sekarang orang sebut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bukan nak nama, tapi namanya disebut-sebut. Tadi dia tak ada nak nama pun. Imam Ghazali tak nak nama. Imam Ghazali karang ilmu tasawuf. Sampai sekarang namanya disebut Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali. Syekh Abdul Qadir. Baik itu tuan-tuan. Jika kita inginkan kebaikan dunia dan akhirat, jalannya ikhlas. Harta pun tak hilang, tuan-tuan. Orang ikhlas ni, harta dia pun tak hilang. Tapi kena ikhlas. Ikhlas ni buat, tak ambil tahu dah. Kita ni banyak ambil tahu, tuan-tuan. Tu dia. Siapa dia orang ikhlas, harta pun tak hilang. Tengok Sayyidina Osman Ibn Affan, sampai sekarang ada Baitul Mal dia, ada wakaf dia lagi di Madinah. Ikhlas sungguh. Sampai sekarang tak hilang-hilang harta dia, tuan-tuan. Tuan-tuan cuba bayang, daripada Sayyidina Osman wafat sampai sekarang. Kalau ikut pahala banyak tu. Dan hartanya makin besar, makin berkembang. Baitul Malnya tak habis-habis. Tuan-tuan, sebab ikhlas. Ini kita belum apa-apa lagi, tuan-tuan, kita dah fikir macam-macam. Ni saya kalau wakaf buat perigi, nanti periginya hilang macam mana? Tak payah fikir. Wakaf ajalah. Sebab wakaf tu tadi, dia dah satu pahala. Orang hilangkan, orang tak hilangkan, orang yang buat tu nak betul, nak tak betul, tu bukan kerja kita. Kita dah buat.
dia jadi sedekah kita. Kadang-kadang banyak orang tanya saya, Ustaz ni macam mana? Kita buat baik je lah. Ya? Buat baik aja. Selama boleh buat baik, kita pun dah uzur tuan-tuan masing-masing. Ya? Masing-masing kita dah tak larat dah. Tu saya, sahabat kita kan. Saya kenal dia muda dulu, segar bugar gitu. 10 orang datang jumpa, tak lari gitu. Tu saya kata, dah join the group ke? Dia kata. Itulah. Kita dah, Allah dah bagi signal kat kita. Signal yang kita ni dah tak larat. Tapi Allah sayang kita. Macam mana Allah sayang kita? Tuan-tuan, kita dapat datang surau, kita dapat solat, kita dapat puasa, ni tanda Allah sayang. Kita dapat bangun malam, kita dapat banyak buat baik yang kita dapat pada keadaan yang kita tak larat. Segi akalnya, kita tak akan mampu buat benda ni. Segi akalnya lah. Kadang-kadang saya dengar cerita tuan-tuan masih pergi umrah lagi. Masih boleh pergi umrah lagi, tawaf sa'i lagi. Tuan-tuan. Saya pun tuan-tuan pergi umrah tuan-tuan. Umrah pertama je saya larat. Dah tarik dah. Urat kaki belakang. Lutut dah bengkak tuan-tuan. 7 kali round sa'i, lutut bengkak tuan-tuan. Nak buat umrah kedua, dah tak boleh jalan dah. Dah pergi masuk lita yang kat atas tu. Naik motor. Tapi saya tengok tuan-tuan, Allahu Rabbi. Tuan-tuan, anugerah. Anugerah tuan-tuan. Allah bagi pada kita anugerah. Walhal kalau ikut kemampuan fizikal, kita tak mampu. Tetapi Allah Ta'ala menghendaki seseorang itu buat baik apa yang dikehendakinya. Jika Allah nak bagi kita buat baik dan Dia tunjukkan kepada kita jalan kebaikan, lalu Allah bagi kekuatan dan Allah bagi kemudahan. Ini hebatnya Allah, pada akal kita tak boleh sampai. Tengok badan kita, tak boleh sampai. Tapi aku boleh buat, kita kata. Inilah hebatnya Allah, pertolongan Allah yang kita tak sedar, yang kita tak nampak. Rahmat Allah yang kita tak nampak, yang kita tak sedar. Baik, tuan-tuan. Kerana tiap-tiap yang mempunyai kemegahan, itu sentiasa ia dalam ketakutan daripada hilang akan kemegahannya dengan berubah hati manusia. Kalau dia buat kerana selain daripada Allah, dia jadi takutlah. Takut hilang. Itu saya cakap dengan dia orang ni, anak-anak angkat saya ni daripada jauh dia orang datang tuan-tuan, daripada Pening. Yang ni Khalifah Channel, yang ni Ar-Rahman TV. Yang tuan-tuan tengok dekat YouTube tu Khalifah Channel, Ar-Rahman TV, dia orang lah daripada utara. Semata-mata datang, dia kata, ya nak bawa pergi kuliah boleh. Kata jom lah. Daripada Pening tuan-tuan datang. Tak dapat apa-apa pun datang tuan-tuan. Dengar saya mengajar bukan apa-apa. Saya bukan orang alim pun. Tapi setiap langkah itu dikira rahmat oleh Allah. Tuan-tuan, rahmat ni susah nak cari. Tapi kalau kawan kita nama rahmat, senang. Aku duduk dengan kau bahagia sebab aku sentiasa bersama dengan rahmat. Rupanya kawan dia nama rahmat. Baik. Ni hakikat rahmat, bukan kawan nama rahmat. Saya ada anak seorang nama Rahmat. Bila duduk dengan dia, saya selalu cakap, ayah sentiasa dalam rahmat. Tapi taklah rahmat Allah, dalam rahmat. Nama saya Rahmat, ya memanglah saya kata. Yang kita nak ni apa tuan-tuan? Rahmat Allah. Baik. Sikit lagi. Beduk dah bunyi dah tu. Sikit lagi. Saya pun tak lama-lama ni sebab rasa nak terkencing pula tuan-tuan.
Enjin lama, betul lah tuan-tuan. Saya pun buang air tak tahan lah sekarang. Betul lah. Dulu masa saya muda, saya mengajar orang keluar masuk pergi kencing. Saya kata, apa orang nasi keluar masuk? Bila saya dah 55 ni tuan-tuan, baru saya tahu. Rupanya kencing dah asyik nak kencing ya sekarang. Tak apa tuan-tuan. Ya. Kejap lagi saya berhenti. Saya nak berhenti. Saya ikut, saya tahan lama mana ni. Baik. Kemudian dia kata apa? Dan Allah Ta'ala muqallibal qulub. Yang pegang hati kita siapa? Allah. Dia boleh balik-balikkan hati kita. Ya. Dan mengetahui yang kita nak belajar tentang Allah ini bersifat dengan muqallibal qulub apa dia? Tuan-tuan, ketika kita memandang seseorang itu berbuat jahat, jangan benci akan diri yang berbuat jahat, tapi bencilah akan perbuatan jahat itu. Kerana apa? Kerana kita tak tahu orang yang pernah kita benci itu satu hari dia lebih baik daripada kita. Sebab apa? Sebab hidayah daripada Allah. Lepas tu selalu doakan mereka. Kadang-kadang kita, masa anak-anak kita kecil dulu kan, dia lah paling nakal tuan. Allah, asyik kena tali pinggang aja budak tu. Rupanya dia yang dulu kita tali pinggangkan, kita rotankan dia, rupa dia yang paling baik sekarang. Dia lah tiap-tiap minggu datang tengok kita. Yang kita dokong-dokong lambung-lambung tuan-tuan. Masa kecil yang kita sayang lambung-lambung, mujur tak kena kipas siling masa tu. Yang kita sayang tak balik tuan-tuan. Tak balik tengok kita. Sebulan sekali pun payah. Bila kita tanya kau bila nak balik, minta maaf ya, saya out station. Tapi anak yang kita tali pinggangkan, yang kita perotankan, dialah yang selalu tanya kita, ayah sihat, mak sihat, mak nak makan apa, bolehlah saya belikan. Ni tuan-tuan. Ini sebab apa? Yang pegang hati kita Allah. Dia boleh terbalik kan? Sebab dialah yang bersifat muqallibal qulub. Baik. Dan mengetahui akan bahawasanya jika ada kemegahan sampai sujud bagi manusia, nescaya tiada berkekalan ia kerana ia akan mati. Walaupun kita ni ada kemegahan sampai manusia seluruh dunia sujud dengan kita, ingatlah kemegahan tu takkan kekal sebab mati. Contoh Firaun. Semua orang sujud dengan Firaun. Tapi Firaun mati tuan-tuan. Namrud mati. Baik. Demikian itu sekalian yang sujud kepadanya. Yang sujud tu pun mati. Yang kena sujud pun mati. Yang sujud pun yang sujud pun mati tuan-tuan. 2 kali 5. Ni Cina cakap ni, nang butinang koi buti koi. Orang bukan orang, tunggoi bukan tunggoi. Cabut lali. Dia kata apa? Antu. Ni 2 kali 5 je tuan-tuan. Ingat dulu ya. Allah. Saya bila tinggal kecil-kecil dulu tuan-tuan. Kita dulu kat kampung, bila kita nak pergi masjid, masa tu kita bawa obor tuan-tuan. Saya bawa obor, kemudian kalau obor ni tak sempat buat pagi tu, kita pakai pelita yang zinc. Kan yang tinggi gitu kan, pelita tu. Dia pergilah masjid. Pergi masjid pakai pelita tu. Saya dulu kat kampung macam tu lah tuan-tuan. Masa tu tak ada api. Tak ada api. Bila balik tu tuan-tuan, pokok pisang ni, kalau daun belakang dia malam, dia nampak putih. Dia punya kecil-kecil dulu nampak aja pokok pisang. Kita punya berlari sampai padam pelita. Fikir sekarang bodohnya aku. Siang-siang kita tengok, ya Allah, pokok pisang rupanya. Kita dengar hantu masa tu.
Orang tua dulu, tuan-tuan, itulah. Kita kat kampung ada satu pokok kelip-kelip. Kan? Orang kampung kata apa? Orang tua dulu. Kau jangan lalu malam-malam. Itu semua kuku orang mati tu, dia kata. Padahal kunang-kunang, tuan-tuan. Kalau dulu kita lalu pokok yang banyak kelip-kelip tu, kita tak berani, tuan-tuan. Sekarang jadi tempat pelancongan. Tengok kelip-kelip tu. Dulu kan, seronok dulu ya, tuan-tuan ya. Tapi dah tak ada dah, tinggal kenangan je ya. Tengah kenangan lah. Alah, kenangan kita masing-masing. Dulu seronok, ukhuwah seronok. Tapi ada yang tak betul tak? Macam orang dulu-dulu dia suka ajak orang datang rumah. Kan? Petang-petang dia, oi, datanglah rumah oi. Dia pun petang-petang bisa buat kopi tak? Sebenarnya orang budayakan ilmu ni tadi. Ketika tetamu datang rumah, dia membawa rahmat, dia balik bawa dosa. Tapi ada yang tak betul. Dia datang bawa dosa. Macam mana? Kita ke rumah dulu ada tangga tu tak? Bersusun tangga tu. Susun tangga nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Sambil-sambil cari kutu, banyaknya kutu kau katanya. Sambil-sambil tu kau nak tahu katanya, anak si Seman, dia mula tu. Sepatutnya datang bawa rahmat. Tapi dia datang bawa dosa. Itu buat dia datang ngumpat sama-sama. Seronok lah dulu-dulu. Seronok. Dia terkenangkan dulu seronok. Tapi tak adalah, kita dah tak dapat dah lah. Cuma kita rindu kenangan lama. Anak-anak kita pun tak ada dah macam tu. Dia jumpa orang tua-tua, dia tak nak keluar bilik, tak nak salam kita, cucu-cucu kita. Macam kita dulu, saya alhamdulillah sampai sekarang saya amalkan. Atuk saya ajar dulu. Sebelum orang tua makan, jangan makan. Saya alhamdulillah, jangan kata anak, menantu, cucu saya macam tu. Selagi saya tak duduk dekat makan, dekat sabrah tu, cucu saya tak makan. Cucu saya umur 2 tahun pun tak makan. Kalau mak dia tanya, kenapa tak makan? Dia kata, sebab Wan tak makan. Cucu saya panggil saya Tok Wan. Wan tak makan. Dia kata. Dia tahu dah, Wan tak makan. Tak dia makan. Macam tu. Itu orang tua kita ajar. Sebab apa tu? Nampak macam apa? Macam tak ada apa-apa. Ketika orang tua kita ajar. Ketika kita tak mendahulukan orang tua kita, saat itu kita akan menjaga adab kita dengan semua orang tua yang lain. Lepas itu kita boleh jaga orang tua kita, tuan-tuan. Hebatnya. Baik. Allahu Akbar. Sikit lagi. Sikit lagi, tuan-tuan. Demikian juga sekalian yang sujud kepadanya, maka betapa suka ia dengan kemegahan dunia yang binasa, yang menyebabkan hilang kemegahan akhirat yang berkekalan. Yang kita nak cari bukan kemegahan dunia, yang kita nak cari kemegahan akhirat. Sayalah kemegahan akhirat. Banyak kemegahan akhirat. Kalau ada harta, jadilah orang yang masuk kepada pintu syurga dengan pintu sedekah. Ilmu ni kemegahan. Kalau ada ilmu, masuklah syurga dengan pintu syurga, dengan jalan pintu ilmu ni tadi, pintu orang soleh ni tadi. Jangan kita ada kemegahan-kemegahan ini tidak boleh membuatkan kita masuk syurga. Masuk ke pintu-pintu tu. Kalau ada mak ayah, masuklah syurga dengan pintu mak ayah ni tadi. Khidmat dengan mereka. Susah jaga mak ayah, tuan-tuan. Yalah, kita dah tua ni kan macam budak-budak balik. Meragam banyak. Dulu ayah suka. Dulu, sekarang aku dah tak suka, dia kata. Macam itulah. Dulu kita ingat apa ayah kita dulu. Kejap okey, kejap tak okey. Bila sampai sekarang kita dah duduk tempat ayah kita,
baru kita perasan, patutlah ayah aku dulu macam tu. Kita pun benda yang kita suka dulu, yang kita boleh masa muda, sekarang tak boleh. Anak kita pening kepala. Dulu okey je ya. Dulu. Sekarang KO. Takkan. Baik. Sikit lagi perenggan ni tuan-tuan Boleh? Sikit lagi. Sebab dah masuk bab baru dah ni. Dan ada pun amal, maka mengerjakan engkau pada barang yang harus yang menggugurkan pangkat engkau pada sisi manusia. Seperti barang yang diceritakan bahawasanya seorang raja menziarahi ia akan seorang yang zahid. Maka tatkala mengetahui orang zahid itu datangnya raja tadi, maka menyuruh ia dengan menghidang makanan. Jadi raja ni dia ziarah satu ulama. Raja ni dengar orang ni zuhud. Ketika raja ni datang, dihidangkan makanan. Maka memakan ia dengan bersengatan loba. Bukan salah ni. Betul. Ketika tu tuan-tuan, dia makan ni tak macam orang zuhud. Dia makan betul-betul makan. Orang zuhud ni dia tak makan macam ni. Dan membesarkan ia akan suapnya supaya hilang zahidnya dari dalam hati raja tu tadi. Jadi dia makan betul-betul. Baik raja ni cakap apa? Takkan orang zuhud macam ni makan pun banyak. Orang zuhud makan 40 kunyah. Ini aku baru 2 kunyah, dia dah 4 suap ni, lain macam ni. Ni bukan zuhud ni, dia kata. Maka tatkala melihat aku yang demikian raja itu, maka berpaling dia. Maka berkata si zahid ni, bila raja tengok dia, kata zuhud, kata alim. Kerana apa orang zahid ni dia buat macam tu? Supaya dia lari daripada kemegahan tu. Kita terbalik pula. Kita depan orang, 40 kunyah tuan-tuan. Depan orang, ya Allah. Belakang orang, tuan-tuan. Bak kata pepatah Melayu, bukan papan kayu bertarah, bukan makan mentega darah. Depan orang, tak apa. Dalam hati, geram. Balik rumah menyesal. Kita pula, kita tunjuk depan orang. Kita silap, tuan-tuan. Ketika kita tunjukkan amalan kita depan orang, buat kerana orang, amal baik kita langsung tak diterima Allah. Allah tak terima pun amalan itu. Dalam satu hadis, Nabi sebut, besok dekat pada mahsyar, dekat akhirat, Allah bagi tahu, masa dalam dunia dulu, kau buat amal ni kerana orang, kau pergi cari orang tu. Biar orang tu yang balas segala amal kau. Sebab dalam dunia tu kau buat kerana dia. Kau tunjuk dengan orang, kau jadi orang baik sebab kau nak tunjuk dengan dia. Padahal hakikatnya kau tak macam tu. Kemudian si Zahid ni doa apa? Ni lepas doa ni dia dah tulis wallahu alam kat ujung ni. Alhamdulillahillazi sarafaka anni. Segala puji bagi Allah yang memalingkan ia akan dikau daripada aku. Wallahu a'lam. Adik tuan-tuan, kalau kita selamat daripada suatu perkara yang menjadi asbab kepada keburukan, maka baca doa ni tadi. Alhamdulillahillazi sarafaka anni. Saya pun ni nak kena hafal lah ni. Alhamdulillahillazi tadi ada cahaya mata tak nak pakai. Ni yang kata ada cahaya mata tak nak pakai. Tak nampak. Alhamdulillahillazi sarafaka anni. Terpindik tuan-tuan. Jadi kalau kita terlepas daripada suatu bencana, benda-benda tak elok, kita baca doa ni. Terlepas daripada benda tak elok. Alhamdulillahillazi sarafaka anni.
Alhamdulillah dah hafal lah. Alhamdulillahillazi sarafaka anni. Pendek sangat ni. Doa makan boleh ingat, tak lupa-lupa. Alhamdulillahillazi sarafaka anni. Wallahu alam. Dah setakat ni je. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi pada masa akan datang insyaAllah. Akhir kalam, tadi beberapa jamaah tanya saya pasal pembinaan di Kuala Terengganu. Kat sini saya nak berikan sikit maklumat lah. Alhamdulillah, surau kita tu dah nak siap dah. Dan sekarang saya tengah buat asrama. Asrama ni 2 kali ganda besarnya daripada surau tu. Cuma yang surau kita tu, yang pada masa yang kita nak selesaikan finishing, tuan-tuan. Antaranya, ini peluang tuan-tuan. Antara dia apa? Kita nak siapkan amplifier. Yang saya dapat tahu, kos lebih kurang dalam 45 ke 50 ribu. Amplifier, sebab surau ni besar. Memang besar. Dan ini yang kos yang diberi oleh dipanggil apa ni? Wireman ke ataupun yang technician tu. Sebab yang boleh suara ni tegar. Sebab kita akan gunakan pada masa yang terdekat, tuan-tuan, surau ni. Tuan-tuan tolong doa lah. InsyaAllah pada bulan 12 kita ada program yang besar yang akan kita buat di madrasah, dan surau ni kita nak guna. Jadi kalau tuan-tuan ada hatilah, teringin nak selesaikan power amp ni panggil. Nanti tuan-tuan boleh beritahu saya, atau tuan-tuan jumpa sahabat kita, nanti boleh minta nombor akaun madrasah. Tak rugi tuan-tuan. Selama lagi tak kiamat, selagi surau tu ada, surau kami ni tepi jalan. Madrasah ni betul-betul tepi jalan. Dan madrasah ni kita akan buka pada orang awam. Jadi sebelah madrasah ni ada satu patron, dipanggil patron Kampung Gemuruh. Jadi setiap kali kalau cuti, sesi minyak ni dia akan penuh. Orang Kuala Lumpur panggil apa? Crowded ni. Macam orang Kuala Lumpur ni. Saya pun terikut tuan-tuan makan burger banyak sangat. Jadi bila tu kami dah ada perbincangan dengan dah berbincang-bincang lah dengan sahabat kita di Petron. Saya kata insyaAllah kita akan buka pagar tu. Kita akan buka pagar waktu sampai malam tu tak adalah. Siang tu kita akan buka. Siapa jamaah yang nak semayang, masuk semayang. Jadi tuan-tuan, selagi power amp ni tak rosak, dia panggil orang semayang. Sebanyak mana orang yang datang salat, kita dapat tuan-tuan. Itu je. Itu je. Kalau tuan-tuan teringin lah. Kalau tuan-tuan tak apalah Ustaz, saya biarlah macam ni. Tak apalah. Boleh je. Yang kedua, kita akan pasang kapet. Kapet ni, keluasan dalam dia saya tak ingat lah. Tapi surau kita ni boleh tampung kalau orang duduk dalam 1,500 orang. Kapasiti yang rapat lah. 1,000 ke 1,500 orang. Yang kalau mengikut apa yang saya tahu. Jadi kita nak pasang kapet. Tuan-tuan pilih-pilih lah. Boleh lah. Saya Ustaz, saya nak pasang kapet, silakan. Dan ketiga, ada 3 benda ni yang kita nak kejar. Iaitu, sebab saya cakap ni sebab memang tak ada dana. Kita tak ada dana, benda-benda ni tak ada dana. Surau kita ni kan kita pakai tiang botol, tuan-tuan kan. Tiang botol ni. Tapi madrasah kita tak pakai tiang botol. Sebab kami pakai kayu. Kayu jenis, Allah, saya lupa lah tuan-tuan. Jadi kita akan pasang kayu, tapi kayu dan besi lah yang dibincangkan pada awal mengikut plan. Jadi banyak dah saya ubah,
Cuma yang kami tak ubah ni yang koridor ni saja. Tiang betul ni kami guna kayu keliling. Dan pintu pun kayu. Ada kalau tuan-tuan, kos pintu ni kalau tak silap lah. Saya tak ingat lah tuan-tuan, saya tak ingat. Tapi kalau tak silap saya, pintu sahaja di bawah RM30,000. Pintu 1, 2, 3 pintu utama. Pintu untuk surau. Itu tak termasuk dengan yang tu tahu, kayu yang tepi tu. Ada tuan-tuan fikir-fikir balik ni, balik isyak kat rumah menung kejap. Ya Allah, aku nak supaya dapat amal jariah panggil orang semayang lah. Tu. Ya Allah, tergerak pula supaya orang semayang sedap duduk, aku nak ambil kapet lah. Ya Allah, aku nak ambil pintu lah ya Allah. Sebab surau kita pakai aircon. Itu antara satu sekolah madrasah kami yang pakai aircon surau dia di Kuala Terengganu. Madrasah kami yang 2 tu tak ada pakai aircon. Yang tu pakai aircon sebabnya kita terlibat dengan masyarakat yang akan tumpang semayang. Dan tuan-tuan tolong doa, pada hujung tahun ni kita akan buat program besar di madrasah kita. Sebab itu saya seru. Kali ni saya jarang seru tuan-tuan. Kali ni saya seru jika mana yang Allah kurniakan harta pada semua sahabat-sahabat kita yang ingin menyelesaikan 3 perkara yang besar itu, agar kami dapat melaksanakan program di Darul Dakwah Center pada bulan 12 nanti dan pada awal tahun sempena malam tahun baru. Jadi saya amat mengalu-alukan sangat agar semua apa yang kita buat menjadi kebaikan dan jariah kita dalam hidup ini. Jadi setakat itu saja. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Ya Allah, kami mohon perlindungan Kau daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Kami berlindung ya Allah daripada hati yang tidak khusyuk. Kami berlindung dengan Kau ya Allah daripada nafsu yang tak pernah puas. Ya Allah, kami berlindung dengan Kau ya Allah daripada doa yang tidak Engkau kabulkan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami minta tolong pula ya Allah. Tolonglah kami untuk kami ingat kepada Engkau. Tolonglah kami ya Allah untuk kami jadi orang syukur atas nikmat Engkau. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah untuk kami dapat buat ibadat yang sebaik-baik ibadat pada sisi Engkau. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.